Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab soalan melukis soalan isometri dan oblik. Okey, jadi pada hari ini kita akan menjawab soalan oblik muka surat 157 dalam modul JOM ALK 2014. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat dahulu sedikit berkaitan dengan konsep yang berkaitan dengan oblik dan juga isometri. Dalam oblik dan isometri ini kita akan dapat lihat perbezaan yang jelas antara oblik dan isometri ialah isometri punya sudut 30 sebelah kiri dan 30 sebelah kanan. Sementara oblik pula mempunyai sudut sama ada 45 darjah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ataupun 60 darjah ataupun 30 darjah, mengikut kesesuaian pandangan, orientasi pandangan yang kita hendak lukis. Jadi itu adalah perbezaan yang jelas antara isometri dan juga oblik. Nah, di dalam lukisan oblik ataupun isometri, kita akan diberikan sama ada 2 atau 3 pandangan dengan atas, hadapan dan sisi. Jadi kita kena kenal pasti apakah dimensi-dimensi yang terlibat pada setiap pandangan. Kita kena faham terlebih dahulu lah. Okay, dan kemudian kita akan pindahkan. Biasanya dalam lukisan isometri dia akan berikan tapak tangan, menunjukkan anak panah untuk menunjukkan kedudukan orientasi mata pemerhati. Okay. Jadi kita gunakan kaedah tapak tangan, kita letakkan tapak tangan begitu dalam keadaan begitu, dan kita pindahkan ke dalam paksi yang kita dah lukis terlebih dahulu, dan seterusnya kita akan lukiskan kotak asas. So itu adalah secara ringkas berkaitan dengan soalan oblik ataupun isometri. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan kepada soalan kita pada hari ini, iaitu muka surat 157. Okay, kita diberikan 3 pandangan dan diminta untuk melukiskan oblik kabinet. Iaitu oblik kabinet maksudnya adalah oblik bersaiz, kedalamannya adalah separuh. Yang lain masih sama lagi. Jadi sini kita kena pasti yang manakah dalam dia. Terlebih dahulu kita kena kenal pasti mana satu pandangan atas, hadapan dan sisi. So, ini adalah pandangan hadapan di atas, pandangan hadapan, dan ini adalah pandangan sisi. Okey, di mana garisan 45 darjah akan berada di atas pandangan sisi. Jadi kita unjurkan dahulu untuk mendapatkan garisan 45 darjah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi, dan kita kenal pasti apakah dimensi yang ada pada setiap pandangan. Sebab ini pandangan atas, ini dimensi ini adalah dalam, ini pandangan hadapan, jadi dimensi ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Yang ini adalah, kalau kita bawa ni daripada sini garisan 45 darjah dan kita bawa turun dekat ke bawah, kita akan dapat ini adalah dalam. Dan pastinya yang ini adalah lebar. Dan yang ini adalah tinggi. Jadi kita kena kenal pasti terlebih dahulu, faham betul-betul di manakah kedudukan dimensi tinggi, lebar dan dalam. Okey. Langkah yang pertama adalah kita akan melukiskan sama ada paksi isometri ataupun paksi oblik. Kalau paksi oblik, kita perlukan satu paksi mendatar dan satu lagi paksi surut dengan kedalaman yang bersesuaian. Jadi kalau kita lihat di sini,
bila kita melukis lukisan oblik, bila ada permukaan melengkung atau separuh bulatan, seeloknya diletakkan pada paksi mendatar. Jadi, kalau kita lukiskan, satah atau pandangan hadapan akan berada pada satah mendatar, sementara paksi atau pandangan sisi akan berada pada paksi surut. Itu yang pertama. Keduanya ialah kita nak condong ke sebelah mana, sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Kalau kita condong ke sebelah kiri, kita ambil yang dapat memberikan pandangan atau butiran objek yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, seeloknya kita condongkan ke sebelah kanan. Kerana sebahagian besar butiran berada di sebelah kanan. Jadi kita akan unjurkan, kita lukiskan paksi mendatar terlebih dahulu. Okay. Kemudian kita akan kirakan berapakah saiz kotaknya. Seeloknya kita labelkanlah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pada paksi mendatar, lebar yang kita akan gunakan ialah 10 ataupun 100 mm. Okey. Dan kemudian kita lukiskan paksi tegak. Kemudian untuk paksi dalam pula, kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So ini adalah paksi dalam. So ada 80 mm. Jadi kita akan ukurkan, kebiasaannya kita menggunakan sudut 45 darjah untuk kecondongan bagi paksi surut. Jadi jaraknya ialah 80. Ukur 80 mm. Dan ketinggian dia pula kita boleh kira dari sini 0, 1, 2, 3. Kita buat sebelah sana lah, saya eloklah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, jadi ini adalah 9, ketinggiannya adalah 90 mm. Jadi kita ukurkan 90 mm. Dan kita tandakan.
Itu adalah kotak asas. Okay. Gunakan kaedah tapak tangan tadi. Kaedah tapak tangan ini sesuai kita gunakan apabila kita lihat untuk soalan isometri. Okay, untuk soalan isometri kita menggunakan kaedah tapak tangan. Tetapi untuk oblik kita menggunakan justifikasi kita sendiri. Sama ada kita nak letakkan, seeloknya kita letakkan bahagian yang mempunyai bulatan itu pada pandangan atau pada satah yang pada paksi mendatang. Okey, jadi sekarang ini langkah yang seterusnya ialah kita lukiskan kotak asas. Kita telah pun melukiskan kotak asas sebentar tadi. Dan seterusnya kita akan buat lakaran kasar bongkah berdasarkan pandangan yang diberi. So, inilah yang paling mencabar sekali bagi pelajar-pelajar, bagi mereka yang langsung tak boleh berimajinasi. Okey. Jadi perhatikan betul-betul, cuba fahami betul-betul, dan kamu perlukan banyak latihan untuk soalan objek dan isometri ini. Kalau kita lihat di sini, pertama kita akan lukiskan lakaran kotak dia. Okey, kita lukiskan apa yang kita nampak pada pandangan hadapan terlebih dahulu. Okey, begitu. Kemudian turun ke bawah sikit, dan ini ada garisan begitu. Okey, jadi maksudnya di sini pada bahagian yang cikgu lorikkan ini, okey, tidak ada bongkah, kosong. Tidak ada bongkah di situ. Jadi kita buangkan siap-siap pada lakaran kita. Okay. Jadi dia akan jadi seperti itulah. Ini yang kita nampak pada pandangan hadapan. Kalau nak lukis bulatan, boleh lukis bulatan. Okey, di situ ada bulatan. Okey, boleh lukis, tak ada masalah. Okay, ini yang kita nampak pada pandangan hadapan. Okay, seterusnya kita lihat pada pandangan sisi pula. Pada pandangan sisi, okey, kawasan yang cikgu lorikkan ini tidak ada apa-apa bongkah di situ. Okey, tidak ada apa-apa bongkah di situ. Jadi kita buang siap-siap. Kalau pada lukisan kita ikut je bentuk, cuma kalau condong-condong lah. Okey, begitu. Okey, maksudnya kita akan buangkan bahagian yang ini. Okay. Nampak? Kita cuba sesuaikan dengan apa yang kita nampak pada pandangan sisi. Di mana bahagian sebelah atas kiri atas kosong, jadi kita kosongkan, kita buang siap-siap. Dan kalau kita lihat di sini pula, bulatan ini, okey, menunjukkan
ada separuh bulatan di sini. Jadi kita akan lukiskan. Ada separuh bulatan di situ. Kita akan lukiskan separuh bulatan di situ. Okey. Dan yang kotak tu kita buang saja. Maksudnya bulatan tu daripada depan akan bergerak ke belakang. Gitu. Okay, kemudian kalau kita lihat pada pandangan atas, kawasan yang Cikgu lorikkan ini tidak ada sebarang bongkah di situ. Okay. Jadi kita buang siap-siap pada pandangan atas, dia berada di sekitar ini. Kita buang siap-siap. Maksudnya yang ini tidak ada. Kita buang. Okay, itu adalah lakaran kasar. Okay, lakaran kasar bagaimana rupa objek itu. Sementara itu, kalau kita lihat di sini, di sebahagian tepi ini, okay, ada bentuk yang segitiga. Kita akan lukiskan bentuk segitiga ni. Okey, begitu. Okey, ada bentuk segitiga ni. Dan bentuk segitiga ni kalau kita unjurkan ke pandangan sisi, bentuk segitiga ni, bucu ini dan bucu ini, unjurkan ke pandangan sisi, kita akan nampak dia akan berada di sini. Di kotak. Okey, bucu bahagian atas, bahagian bawah, kita unjurkan, kita akan nampak dia akan betul-betul kena pada kotak ni. Dan pada kotak ni kalau kita lihat, ada simbol garisan yang bersilang di tengah-tengah. Begitu. Biasanya kalau ada keluar, kalau kamu nampak simbol begini, maksudnya ada kotak dan ada simbol begini, maksudnya kita potong dia. Begini. Kita potong ataupun kita buang sebahagian daripada bongkah itu untuk menghasilkan permukaan oblik begitu. Jadi yang tinggal sekarang ialah butiran yang sebelah bahagian yang melengkung sahaja. Untuk bahagian yang melengkung pula, kalau kita lihat bahagian separuh bulatan ni ada garisan di tengah-tengah. Biasanya jika ada garisan di tengah-tengah, seolah-olah kita akan belahkan bahagian separuh bulatan ini kepada dua. Maksudnya kita akan potong dia pada dua bahagian. Dan kalau kita lihat pada pandangan atas, okey, memang betul lah, dia potong dekat tengah itu. Okey, sampai sini sebelah kirinya bulatan penuh, sebelah kanannya kita akan potong sedikit. Maksudnya di sini yang ni tak ada bulatan. Bahagian kotak ni tidak ada bulatan, tidak ada separuh bulatan, kita potong. Okay. Kita potong di situ, maksudnya apa yang akan berlaku ialah begitu. Yang itu kita akan nampak apabila kita potongnya berada di tengah-tengah,
kita akan dapat bentuk yang beginilah. Separuh belakang tu akan dipotong dua, sebelah kirinya penuh dan sebelah kanannya akan bergerak ke dalam sedikit. Yang tengah-tengah ni kosong. Kemudian kita boleh lihat di bahagian bawah ni pula ada juga suku bulatan. Jadi kita lukiskan suku bulatan di situ. Maksudnya di belakang ni bersuku bulatan, jadi kita lukiskan suku bulatan. Lebih kurang itulah bentuk dia. Kalau nak dibesarkan, kita akan dapat bentuk seakan-akan bentuk ini. So, itu adalah kaedah bagaimana kita nak melukis atau membuat lakaran berdasarkan pandangan ini. Kita akan cuba lihat dahulu mana bahagian yang kita perlu potong, kita buang siap-siap, mana bahagian yang tidak ada bongkar. Daripada lakaran kasar, kita perincikan lagi kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki seperti dalam soalan. Jadi di sini kita akan kenal pasti, langkah seterusnya kita akan kenal pasti di manakah satah tegak. Dalam kes yang ini, kita ada satah tegak, kita ada satah yang oblik, kita ada satah condong, kita ada satah melengkung. Okey. Dan kita telah memperincikan bongkar itu berdasarkan lakaran ini. Dan seterusnya kita akan labelkan dimensi lebar, dalam dan tinggi serta nilainya berdasarkan kedudukan setiap titik tadi. Jadi kita akan mulakan kena pasti kedudukan setiap titik, tinggi dan lebar dalam, dan pindahkan pada kotak asas. Jadi kita mulakan dengan, bila kita dapat lakaran ni kita boleh bina terus. Okey, jarak ni adalah, ketinggiannya adalah 20, jadi kita ukurkan 20 mm. Okey, tingginya adalah 20. Untuk makluman para pelajar ya, lakaran ini tidak perlu dipadamkan kerana ia juga boleh memberikan markah kiranya betul. Okey, pemeriksa akan beri markah juga melihat kepada lakaran kamu. Dia akan di situ. Okey, kemudian dia akan bergerak ke belakang ni sebanyak 1, 2, 3, 30 mm. Okey, kemudian 1, 2, 3 dia akan bergerak ke belakang juga sebanyak 30 mm lagi. Dan dia akan naik tinggi ni, dia ialah tingginya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingginya adalah 70. Dan kita gelapkan. Mana yang kita boleh gelap, kita gelapkan.
Jadi bila dah ada lakaran, kerja kita akan lebih cepat. Nanti semua ambil ukuran sahaja. Kita akan ambil ukuran sahaja berdasarkan lakaran tadi. Kemudian ke belakang sebanyak 4, ukur 4. Kemudian dia akan naik ke atas. Dan yang ni lebarnya adalah 2, 1, 2. Kemudian dia akan naik semula. Jadi kita gunakan garisan selari. Okey, lihat jalan dia sambungkan. Okey. Ini sambung ke bucu ni, sambungkan ke bucu ni. Kemudian yang ni jaraknya ialah 1, 2, 3, 30. Jadi kita ukurkan 30 mm. Kita gelapkan garisan yang kita boleh gelap, kita gelapkan. Okey, kemudian dia akan ada suku bulatan dengan jejari. Di sini suku bulatan ni jejari ni ialah 1, 2, 3, 4, 40. Jadi kita ukurkan 40 mm untuk dapatkan pusat bulatan. Dan kita lukiskan suku bulatan.
Dan kemudian jarak garisan ni terlihat pada barangan atas 3, 1, 2, 3, 30. Dan kemudian kita akan ada suku bulatan di sebelah kiri. Sambungkan garisan tangent. Biar kita ada suku bulatan di sini dengan jejari 1, 2, 30 mm. Dan kita akan ada satu lagi lengkung di bahagian belakang itu. Jaraknya daripada sini pergi ke sini ialah 30, 1, 2, 3. Jadi kita ukurkan jaraknya 30.
Dan yang terakhir sekali, kita sambungkan garisan lurus bawah dulu. Okay, perhatikan betul-betul, adakah objek yang sama seperti yang kita lakarkan? Jika betul, maka kita boleh buat semakan pada pandangan atas sama atau tidak seperti yang kita lihat pada pandangan atas. Okey, betul. Ini betul. Okey, sini kosong. Pada pandangan hadapan betul atau tidak pandangan dia. Okey, pada pandangan sisi okey, jika betul, maka barulah selesai kita menjawab soalan melukis soalan bagi oblik. Sebenarnya kali ini soalan ni minta oblik cavalier. Oblik cavalier, oblik cabinet. Cikgu buat oblik cavalier. Jadi dah lagi sedikit. Salah tu. Tapi tak apa. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu inilah bentuk dia. Jadi untuk kamu nanti, kamu buatlah oblik cabinet. Iaitu separuh kedalaman dia. Iaitu contohnya kalau ini jaraknya ialah 3, kamu jadikan, kalau 30, kamu jadikan dia 15. Kalau ini jaraknya 50, kamu jadikan 25. Okay? So, itu sahaja pembetulan yang perlu dilakukan bagi soalan ini. Kadang-kadang kita seronok buat, tiba-tiba soalan kata oblik cabinet. Jadi berhati-hati di sini. Kalau cikgu pun salah, apatah lagi kamu. Jadi baca betul-betul soalan yang memerlukan oblik cabinet, bukan oblik cavalier. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.